COVID-19, memang banyak industri yang terjejas disebabkan masalah ini dan tidak kurang juga kepada golongan-golongan tertumpu seperti ibu tunggal. Golongan ini bukan sahaja memerlukan sokongan dari segi material, dari segi monetary, malah dari segi mental juga sebenarnya kerana sekarang ini mereka berseorangan, jadi kita memerlukan bantuan dan bantuan ini datangnya ada daripada kementerian, ada juga daripada badan-badan swasta mahupun persediaan kerana kita tahu negara kita memang cukup prihatin dan hari ini kita ada membawakan dua tetamu kita iaitu Puan Syamsina Safian, pengasas kempen QFAS Hub dan juga di sebelahnya siapa tak kenal Taizo Zenda. Terima kasih kerana sudi beri peluang pada kami untuk datang ke Selamat Pagi Malaysia pagi ini. Dan tentunya berjumpa dengan Syafiqah kali pertama saya berjumpa, alhamdulillah. Cantik orang dia. Assalamualaikum, sihat kedua-duanya. Ya, alhamdulillah. Hari ini kita nak bercerita mengenai inisiatif kempen jana ekonomi secara dalam talian. Kita nak mengkhususkan kepada ibu tunggal. Ya, betul. Itu yang sebenarnya kami bawakan daripada QFAS Hub sendiri dan Puan Syamsina selaku pengasas dia. Sebenarnya kita cuba untuk membantu ibu-ibu tunggal kerana sebelum ni kita juga ada collaborate dengan beberapa persatuan ibu tunggal. Tapi kali ini kita nak besarkan lagi kita punya perancangan dan juga pelaksanaan kita. Walaupun sebelum ni kita ada juga buat Havoc Bazaar kan. Okey, mungkin Puan Syamsina nak ceritakan tentang Havoc Bazaar yang kita dah buat. Terima kasih Syafiqah. Sama. Okey, pada asalnya saya adalah penganjur untuk Havoc Bazaar sendiri di mana kami mengumpulkan peniaga PKS dan juga golongan-golongan ibu tunggal ni. Di mana kami membawa mereka kepada meniaga dalam pasaraya-pasaraya terkemuka dan kami juga memberi mereka bimbingan cara untuk memasarkan produk mereka. Tapi akibat pandemik masa sekarang ni, Havoc Bazaar pun terbenam buat seketika. Terkesan juga lah. So agak membimbangkan juga golongan ibu tunggal terutamanya sebab kebanyakan mereka ni berniaga dengan kami, dengan Havoc Bazaar ni adalah punca pendapatan utama mereka. Dan ramai di antara mereka ni biasa menggunakan media sosial ni untuk buat pembelian. Tapi sebenarnya mereka ni kurang mahir bagaimana cara untuk memasarkan melalui media sosial ni. Betul. Sebab bila suatu produk itu sudah bagus, sudah cantik di situ, tapi jika pemasarannya tidak tepat, produk itu tidak akan ke mana juga. Sebab tu kami di QFAS Hub ni kami akan memberikan bimbingan dan juga mungkin kalau mereka ada produk mereka sendiri, kita akan bersama-sama bagaimana kita nak ajar dari segi copywriting, dari segi orang kata dengan pelanggan tu bagaimana, kadang tu dengan WhatsApp pun, cara kita menjawab WhatsApp pun kadang-kadang penting juga. Betul. Bagaimana kita nak memulakan dengan perkataan abang ke, saudara ke, puan ke, tuan ke. Kadang-kadang benda-benda macam tu memainkan peranan sebenarnya kan. Yang kadang-kadang kita tak sedar pun benda tu. Kadang-kadang kita panggil orang pun korang-korang pun kadang-kadang benda macam tu akan membuatkan pelanggan tu baru nak dekat dengan kita rasa macam tak selesa. Sebab kadang faktor usia pun memainkan peranan juga. Sebab kalau kita tengok dari segi buying power dan sebagainya, kita tahu kalau yang muda-muda mereka memang berdarah muda dan juga kadang-kadang tu dari segi buying power tu banyak lebih pada usia-usia yang lebih dewasa kan, umur 25 ke atas. Bila kita bercakap mengenai perniagaan dalam talian ni, bagaimana pendapat Puan? Literasi ataupun daripada kefahaman ibu tunggal atau ibu tinggal ni dalam talian ini? Okey. Kebanyakan mereka macam seperti yang saya cakap awal tadi, mereka ni sebenarnya bukanlah tidak terdedah langsung kepada media sosial sebab bagi saya sekarang ni sesiapa pun ada handphone. Media sosial sekarang tak perlu laptop dan segalanya. Dengan handphone kita dah boleh buat pembelian. Cumanya mereka ni kurang terdedah dari segi cara pemasaran. Seperti Shopee dan Lazada mungkin semua orang boleh buat pembelian melalui itu tapi mereka tidak tahu cara untuk memasarkan dalam talian tersebut. Di situ kita beri mereka bimbingan bagaimana caranya dari segi editing gambar, dari segi bagaimana cara untuk memasarkan terutamanya lah untuk login produk-produk mereka ni untuk dijualkan dalam pasaran tersebut. Baik, jika kita lihat dalam situasi sekarang, kita banyak industri yang agak terjejas. Betul. Jadi kalau untuk ibu tinggal ni sendiri, industri ataupun bidang mana yang sebenarnya perlu kita fokuskan? Sebenarnya tak kisah kalau dari segi industri ni, apa-apa saja. Mungkin kalau kita kata dari segi perkhidmatan tu, kalaulah ada yang buat salon dan sebagainya, mungkin sedikit sebanyak banyak yang terjejas kerana banyak orang yang takut nak pergi ke salon, nak pergi ke tempat-tempat. Tetapi kalau dari segi makanan, dari segi kosmetik, dari segi kecantikan dan sebagainya kan, penampilan dan sebagainya, ianya masih lagi orang kata relevan. Walau bagaimana apa cara sekalipun, dari segi kesihatan, kecantikan, orang memang nak
nak kekal. Betul. Darurat macam mana pun makan mesti tetap makan. Makan tetap makan, itu wajib. Sebenarnya kalau kita tengok waktu PKP dan sebagainya, sebenarnya peningkatan dari segi jualan makanan itu lebih tinggi. Macam saya sendiri, saya punya kilang saya sendiri, Taizo, di Gombak. So alhamdulillah sebenarnya waktu sepanjang PKP itu kita tidak tutup langsung kilang kerana permintaan itu lebih tinggi. Ya, betul. Kadang-kadang mungkin orang tak perasan, orang ingat kan bila orang berada kat rumah orang tak makan dan sebagainya. Tapi sebenarnya lagi ramai yang lebih makan dan kadang-kadang tu produk tu tak popular, tak dikenali pun. Tapi selepas tu lebih dikenali. Betul. Ya, semuanya gara-gara dalam media sosial. Media sosial. Semua orang nak try kan dan sebagainya. Betul. Mungkin ada juga yang tidak memahami kenapa sebenarnya kena guna media sosial. Kenapa kita tidak gunakan media yang lama masuk dalam surat khabar, masuk dalam radio dan juga televisyen. Pendapat puan bagaimana? Okey. Pada pendapat saya, media sosial ni dia sebenarnya terbuka. Dia kalau let's say lah, kalau kita buat melalui seperti dululah di dalam akhbar dan sebagainya, kita targeting kita adalah pembaca itu sendiri. Tapi kalau media sosial ni semua berbilang bangsa, berbilang usia akan true benda tu. Sebab like macam katalah kita buat periklanan melalui sponsor di Instagram ataupun Facebook, walaupun you tak add you still dapat I punya iklan. Notification. Betul, notification. So you nak tak nak you kena macam bersedia untuk membaca apa yang I iklankan. Might be masa tu you tak terfikir untuk menggunakan produk yang kita tawarkan ataupun you memang tak tahu langsung pasal produk yang kita keluarkan. Tapi dengan iklan tu, oh okey, benda ni ada. Oh, servis ni kita perlukan. Itulah di antara contoh-contohnya yang sangat baguslah dari segi media sosial ni sebenarnya. Baik. Tapi zaman sekarang ni pun memang orang kata kalau dari segi penggunaan kertas dan sebagainya pun dah semakin kurang kan. Betul. Surat khabar pun dah banyak yang dah tutup dan sebagainya. So benda itu sebenarnya mempengaruhi. Sebab masa-masa akan datang ni dengan talian telekomunikasi pun dah semakin murah. Kalau orang kata untuk dapatkan talian internet tu di mana-mana, wifi pun ada yang percuma. Kalau di Selangor sini kita ada wifi Selangor dan sebagainya kan. Kadang-kadang benda-benda itu sangat membantu orang kata untuk memperkembangkan lagi sama ada dari segi. Cuma cara kita mempergunakan media sosial itulah. Ya, ada betul. yang orang kata banyak merintih. Banyak merintih berbanding berniaga kan. Itu yang kita orang kata tak nafikan perkara itu. Ya, betul. Yang penting sebenarnya kita kena tahu apa motif kita sebenarnya, motif, visi dan juga tujuannya. Kemudian bila kita bercakap mengenai Q-Fast Hub ni, kenapa golongan ibu tunggal yang difokuskan? Okey. Bagi saya lah, mungkinlah golongan macam saya sendiri ada suami. So, katalah kalau saya tak berniaga ataupun tidak bekerja, saya kurang terjejas. Tapi bagi ibu-ibu tunggal ni, mereka ni komitmen 100% pada mereka. Dan kebanyakan mereka ni juga ramai yang tidak bekerja di luar, tapi mereka ni adalah peniaga. Bila kata macam contoh macam bulan puasa yang lepas kan, mereka tak dapat berniaga di luar. So, mereka ni sangat survivor. Dia akan lakukan apa sahaja. So, seperti mana yang kita orang buat, latihan kami buat memang peratusan yang join kami adalah ibu-ibu tunggal ni sendiri. Sebab mereka terpaksa melakukan apa sahaja untuk menjana pendapatan mereka. Ya, betul. Sebab macam saya katakan tadi, mereka tiada siapa-siapa. Betul. Jadi terpaksa membuat apa saja demi kelangsungan hidup. Mungkin ada juga anak-anak ni. Bagaimana penerimaan? Tadi kita dah dengar dah, tapi penerimaan selebihnya. Mungkin ada juga ibu-ibu tunggal ni yang tidak sedar dan tidak peka adanya inisiatif seperti ini. Sudah tentu lah sebenarnya. Kadang-kadang ada juga yang mungkin kadang-kadang bukan tidak peka, tetapi mungkin perasaan atau semangat mereka tu agak menurun. Terutama bila dengan perkara-perkara yang berlaku, ditinggalkan, suami ada perempuan lain ke sebagainya. Kadang-kadang kan benda tu kalau nak move on tu sudah tentu ambil masa. Kadang-kadang bukan disebabkan oleh mereka tidak mahu, tidak peka dan sebagainya. Kadang-kadang kita tak boleh salahkan mereka. Kadang-kadang banyak orang kata, you ni tak move on dan sebagainya kan. Tapi sebenarnya benda itu kita kena ambil kira juga. Jadi di Q-Fast kita akan berikan semangat kepada mereka. Tapi dengan syarat mereka pun kena datang pada kita. Sebab kalau kita pun nak cari mereka, kita pun tak tahu ceruk mana dia tinggal dan sebagainya. Kalau sebelum ni kita fokus kepada Lembah Kelang, kita banyak membantu ibu-ibu tunggal di sebelah Lembah Kelang ini kerana kalau di Hebat Bazar sendiri kebanyakan yang join daripada persatuan kita ada persatuan ibu tunggal yang berkolaborasi dengan kami di mana kami mengumpulkan ibu-ibu tunggal ni di mana ada yang ada kemahiran tapi mereka tidak tahu ke mana untuk dibawa kemahiran mereka tu. Okey, faham. Pelibatan Taizo sendiri dalam Q-Fast ni bagaimana? Saya sebenarnya bersama-sama dengan Q-Fast sebab kita ada collaboration di mana saya pun ada saya punya kilang sendiri. Kita buat dalam bentuk serbuk, powder, so apa-apa yang berkaitan dengan kopi ataupun collagen dan sebagainya, produk-produk kesihatan dalam bentuk serbuk itu yang saya kilang saya keluarkan.
Taizo Sinar Berhad. Dan bersama dengan Kifas dah tentu kita akan ada produk-produk yang kita akan collaborate bersama, dan dari situ mungkin ada juga di kalangan ibu-ibu tunggal yang mungkin mereka juga punya duit kan, sama ada duit sendiri ataupun duit hasil daripada pendapatan bersama yang telah yang telah mereka orang kata dapat bahagian dia kan, kena faham kan, walaupun dia tinggal dah selepas 20 tahun bersama, dia orang ada bahagian mereka sendiri, dia tak tahu nak buat apa, so boleh berjumpa dengan kami berdua. Sebab kita akan bersama-sama membantu kita bagi carangan apakah produk-produk yang boleh kita buat bersama, dan juga dari situ juga kita akan bantu dari segi pemasaran. Betul. Sekarang ni apa program yang sedang dilaksanakan? Program yang kami laksanakan buat masa sekarang ni sebab pandemik ni secara tiba-tiba kan. Betul. So ramai orang yang tidak bersedia. So macam Cik Taizo cakap tadi, mungkin mereka boleh create produk sendiri. Tapi bagi yang ialah secara tiba-tiba mungkin ada yang tidak bersedia untuk semua itu, apa yang kami sediakan, kami menyediakan produk sendiri. Produk di bawah QFAS sendiri, dan mereka kami bimbing bagaimana cara untuk menjual produk yang kami tawarkan. Sebab mungkin ada kemahiran yang mereka ada tapi tidak sesuai untuk dipasarkan melalui talian. Sebab mungkin macam contohnya kalau mereka buat facial sebelum ni, sekarang kita tak ada sentuh muka orang. Ya, betul. So apa yang kita sediakan, kita sediakan produk QFAS kita sendiri, QFAS kosmetik. So mereka kami ajar mereka bagaimana cara untuk menjual produk tu di dalam talian, dan dekat sini kami mengajar mereka dari A to Z lah. Begitu. Jadi kepada ibu-ibu tunggal di luar sana yang mungkin tidak tahu hala tuju, mungkin ada yang kehilangan pekerjaan, ataupun seperti mana yang Taizo katakan, ditinggalkan pula di saat-saat waktu genting macam ini, mungkin boleh pergi ke QFAS Hub ataupun terus sahaja DM Taizo ke? DM Taizo boleh, Taizo Zender. Tapi untuk di perniagaan saja ya. Kadang-kadang tadi yang berintih pun ada jawab salah. Alah, dah jadi konselor pula Taizo ya. Baik, terima kasih kita nak ucapkan kepada Puan Syamsina dan juga Taizo. Terima kasih bersama dengan kita hari ini. Jadi kepada peniaga di luar sana